sifat apa ni, bab apa? Tak, tajuknya apa? Fardu wuduk dah lepas. Yang ketiga, membasuh dua tangan. Situ. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, ketiga daripada 6. Ketiga daripada 6 fardu wudu ataupun rukun wudu. Boleh kata rukun pun boleh, fardu pun boleh. Jadi yang ni mesti kena buat dalam masa kita berwudu, mesti kita kena buat. Tengok ya. Ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Membasuh. Bila sebut membasuh, tuan-tuan sekalian, air yang kita jirus pada tangan tu mesti kena mengalir. Sebab tu kalaulah tuan-tuan pergi ke Mekah, saya pernah nampak orang pergi Mekah, tuan-tuan sekalian, dan saya pernah tegur. Tapi sebabkan dia orang Melayu, saya beranilah tegur. Saya katalah, kan ada biasanya kalau tabung haji ni dia akan bagi pada kita spray kan dia bagi macam tu kan, spray. Okey. Kalau spray sahaja, kita spray tu kita tolak, kita itu, yang tu tak sah. Pasal apa? Sebab air yang kita spray tu tak mengalir. Sebab membasuh. Disebut ayat ni kata membasuh. Bila kata membasuh tu airnya kena banyak lah. Jadi kena mengalir lah. Bukan banyak sampai melimpah-limpah tak. Kena syaratnya mengalir. Contohnya macam ni. Ambil spray tu, spray kita di tapak tangan kita ni, bila bertakung tu, kita alirkan macam tu. Alirkan macam tu. Bagus lah. Sebab dia membasuh. Sebab ini dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kamu, ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi bila kata basuh tu, airnya kenalah mengalir. Jadi kena spray banyaklah. Kalau tak nak spray di tapak tangan pun, spray tu bagi banyak, spray bagi banyak. Bagi dia mengalir. Baru kita gosok dia, baru kita ratakan dia. Tapi syaratnya kena mengalir. Jangan tak mengalir. Ada orang dia spray sikit je, dah basah tu dia pun gosok-gosok bagi rata. Tak, itu tak sah lagi. Kenapa? Sebab tak dinamakan membasuh. Ada kata basuh dua tangan serta tu maksudnya sampai kepada dua siku. Maksudnya qadar had yang wajib tu dari dia macam ni, tuan-tuan ya. Had yang wajib tu daripada hujung kita punya jari ni, belakang ke depan, sampai kepada garisan ni di siku kita ni kan. Kalau kita buat macam ni yang tajam ni. Yang tajam ni. Tajam ni buat macam ni, sampai sini. Itu qadar wajib yang pertama. Ada Okey, baik. Okey. Yang macam tu kalau airnya rata, dia buat macam tu, dia buat macam tu. Tapi kalau kadar di atas ni saja, di bawah tak kena, tak sah. Tapi kalau dia buat macam tu, pusing tangan dia buat macam tu, kalau kata dia habis kena semua air tu, sah. Cuma tak dapat pahala menggosok. Menggosok tu sunat, bukan wajib. Sebab tu kan kita ada kolah. Masjid ni ada kolah tak? Tak ada kolah. Tak ada. Kalau ada kolah, macam di masjid daerah tu ada kolah, kita celup tangan kita, celup naik atas, celup, tak gosok pun. Sah tak? Sah. Pasal apa? Rata tak? Rata.
Tapi kita nakkan pahala menggosok sebab al-dalku, menggosok dalam ambil wuduk tu hukumnya sunat. Baik. Tengok ya. Jadi sampai 2 siku. Jadi sampai 2 siku ni kat sini ni, sampai siku ni itu qadar wajib yang pertama. Ada qadar wajib yang kedua. Apa? Qadar wajib yang kedua kena basuh atas sedikit. Pasal apa? Sebab tak mungkin sempurna yang wajib tadi ni, melainkan di ataskan sikit. Maka yang atas tu juga adalah wajib. Ada kaedah kan? Ada kaedah dia kan? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yutimul wajib. Bermula barang yang tidak sempurna yang wajib, melainkan dengan dia. Melainkan dengan dia tu baru sempurna wajib. Maka dia tu jadi wajib. Nak sempurna basuh siku ni tuan-tuan sekalian, sampai siku ni kita ambil, kalau kita ambil outline tu gariskan macam tu kan. Ni hak yang wajib. Tapi tak sempurna basuh yang wajib tu, melainkan kita naikkan atas sikit. Maka naikkan sikit ke atas tu hukumnya adalah wajib. Kita ambil kaedah tu nak pilihan raya aja. Betul tak Banjai? Betul tak? Tapi tak kena tuan-tuan sekalian, tak kena tu. Tak kena ambil itu bukan nas Quran, itu kaedah, itu qawaid. Itu qawaid. Bukannya nas, bukannya dalil, bukannya Quran, bukannya hadis. Tak boleh mengatakan itu dalil wajib mengundi, tak boleh. Tu saya kata gitulah sebab guru saya kata gitu. Guru saya kata macam tu. Tapi kau cakap sini nanti orang marah, kita tak usah cakap lah, nanti orang marah. Nanti orang marah kita. Orang tak marah tuan-tuan, orang marah saya lah. Saya dah kenal sangat lah dengan orang-orang kat sini Manjung ni, memang dah kenal sangat dah. 13 tahun lebih saya tuan-tuan datang kat sini. Sejak 2005 lagi. 2005 lagi saya berulang ke sini tuan-tuan. Dah berapa tahun dah. Baik. Jadi tu wajib kita ataskan sikit. Memanglah atas ni wajib. Ataskan sikit wajib. Atas lagi sampai ke sini sunat. Macam tu. Baik. Tengok ya. Apa yang ada pada tangan itu, tengok ya. Apa yang ada pada tangan. Maksudnya daripada hujung jari ni sampai ke siku ni, apa yang ada pada tangan. Contohnya seperti bulu. Bulu roma, sama ada jarang ataupun lebat. Daging yang tumbuh. Tiba-tiba ada satu jari lagi kat sini tuan-tuan. Dia patutnya 5 jari. Tapi kat sini ada satu jari lagi. Maka semuanya itu, dia kata ada daging yang tumbuh. Jari yang lebih jika ada. Dan kuku, semuanya wajiblah dibasuh luar dan dalam. Jadi apa yang tumbuh, sama ada bulu tu lebat ke jarang ke, kena ratakan. Wajib kena ratakan tuan-tuan sekalian. Wajib kena ratakan, wajib. Jadi maksudnya kalau tak rata, maka wuduk tidak sah. Sebab itulah tuan-tuan yang kalau jenis orang yang ambil wuduk macam tu, kalau bawah tak kena, tak sah wuduk dia tuan-tuan sekalian. Tak sah wuduk dia. Dan kadang-kadang ada orang yang tak sampai ke siku pun, sampai sini je, dia basuh sampai sini, menggosok macam tu je. Ada saya tengok dulu tuan-tuan sekalian, kalau saya pergi masjid negeri tu, tengok kat bawah ambil wuduk tu, ramai yang ambil wuduk macam tu. Terutamanya orang muda-muda. Terutamanya. Banyak orang muda-muda kita tak digalakkan mengaji tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, baru-baru ni saya dijemput di Tapah. Saya jumpa dengan timbalan PTA, kebetulan kawan saya dululah. Masa ngaji pondok dulu, sekarang dia timbalan PTA di daerah Tapah, Jabat Agama Tapah lah. Saya pergi jumpa dia tuan-tuan. Tapi saya tunggu lama, saya tanya pada kaunter tu, nak jumpa dengan Ustaz Fauzi, timbalan PTA lah. Lepas tu kan tuan-tuan dia kata nanti dulu Ustaz, dia kata saya Ustaz Fauzi dalam ni ada temu duga. Okeylah, tak apalah, tu kerja dia kan. Saya pun tunggu kat luar.
Habis temu duga tu tuan-tuan, dia pergi ke depan, memang kami dah berjanji dah lah nak jumpa tu. Dia nampak saya, dia jemput ke dalam. Lepas tu saya nampak muka dia tuan-tuan. Macam muka tu muka orang tak puas hati. Jadi saya tanya, kenapa ni Ustaz? Muka nampak muram semacam je ni. Takut, dia kata dia takut. Dia takut jadi PTA ni, dia takut. Dia baru sahaja tuan-tuan temu duga, bukan temu duga kerja. Temu duga sepasang budak muda yang nak kahwin kerana terpaksa kahwin. Sudah hamil tuan-tuan sekalian. Dah hamil. Dah mengandung. Umur berapa? 16. Yang si lelaki-lelaki tu umur lebih kurang dalam 20 lah. Si perempuan tu umur 16. Dia pun tanyalah. Temu duga tanyalah. Kamu tahu dah ada besar? Tak tahu. Tak tahu. Kamu pernah tak mandi hadas besar? Tak pernah. Dua-dua. Tak pernah. Dia tanya balik. Dia timbalan PTA ni, kawan saya ni tanya, ni kamu mengandung ni kenapa? Kenapa kamu mengandung ni kenapa? Kamu hamil ni kenapa? Dia yang setubuh saya. Pandai sebut setubuh tu. Pandai dia sebut. Dia setubuh saya. Jadi lepas tubuh tu, kawan saya tanya, lepas tubuh tu kamu duduk mandi tak? Tak. Kamu pernah tak tahid tak? Pernah. Duduk tahid tak? Pernah. Mandi tak? Tak. Ini bukan dongeng-dongengan ni tuan-tuan ya. Ini saya bercakap daripada maklumat orang yang terlibat. Takkan Ustaz Fauzi nak tipu saya. Ertinya tuan-tuan, bagi saya lah tuan-tuan ya, nak yang ke positif pun boleh, nak ke negatif pun boleh. Maksudnya kalau nak positif tuan-tuan sekalian, inilah cara Allah tuan-tuan sekalian nak mempercepatkan proses kiamat. Kiamat kan bila kata kiamat tu kan orang Islam dah tak ada sebut Allah dah apa semua dah kan. Macam tu dah banyak jahil dah banyak. Inilah dia. Baik. Yang negatifnya apa tuan-tuan sekalian? Negatifnya rupa-rupanya tuan-tuan anak-anak muda kita ramai yang jadi macam ni. Pasal apa? Sebab mak bapak tak peduli. Cuba tuan-tuan tengok mak bapak yang tak peduli agama, anak dia jadi macam mana? Kita tengok. Cuba tengok. Cuba tengok mak bapak dia. Kalau mak bapak tu rambut merah tuan-tuan, rambut merah ikat belakang, rambut merah, anak dia akan jadi macam tu. Pakai seluar pendek, pakai baju tak ada lengan bapak tu, pergi kedai, bapak macam tu, anak akan jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Inilah. Dan kita tak mampu nak tegah. Kita mampu tengok. Saya tengok aja tuan-tuan kalau bapak macam tu. Semalam dekat Sungai tuan-tuan, isi minyak, dekat Petron dekat Sungai tu, isi minyak, saya masuk isi minyak, belakang saya datang satu kereta pula wajah warna kekuning-kuningan warna emas. Keluar tu muka dah tua dah. Saya rasa muka tu umur dia mungkin dah kat 70. Tapi tuan-tuan pang merah. Rambut pang merah. Kan pang tu kan dia letak atas kepala macam balung ayam tu kan. Dia buat warna merah. Lepas tu yang tepi-tepi ni semua cukur ni. Atas je ada rambut. Tua dah. Ada subang. Pakai seluar pendek, baju tak ada lengan, naik wajah. Orang tua macam tu tuan-tuan, minta maaf ni, agak-agak tuan-tuan anak macam mana? Na'udzubillah. Sebab itulah tuan-tuan, kita yang dapat hidayat duduk dalam surau dalam masjid ni tuan-tuan ya, bentuklah keluarga tu. Jangan tunggu sampai anak tu dah jadi buluh payah nanti dia bidah kita tuan-tuan. Anak buluh kalau kita bengkokkan, dia akan bidah kita balik. Hati-hatilah macam tu. Nanti ni dipersoalkan benda tu. Itu bab mandi hadas
tak tanya bab wuduk lagi. Sama macam ni lah. Anak yang ambil wuduk macam tu, tak ada gosok. Tuan-tuan sekalian, ini orang jahil. Minta maaf tu. Jaga baik-baik ni. Tapi siapa nak buat kerja? Siapa nak buat kerja, nak panggil orang macam tu, siapa nak? Dah tahu dah, pengajian kita ni iklan ke tidak? Disebar ke tidak? Saya tanya, tuan macam mana tuan? Imam kat sini, disebar ke tidak pengajian-pengajian ni? Iklan tak? Maknanya orang yang keluar tu tahu tak ada pengajian? Tak upayalah kita. Jadi maksudnya tuan-tuan, orang yang tak mengaji tu, macam mana kita nak panggil dia, nak bagi tahu kepentingan ilmu ni? Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang tu jahil dalam ilmu ni tuan-tuan, ibadat ni, ibadat tak diterima. Bukan saya kata, yang kata ni ulama ambil daripada mafhum hadis. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini ulama kata syair. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu, dia beramal. Tak ada ilmu, solat. Tak ada ilmu, puasa. Tak ada ilmu, zakat. Tak ada ilmu, haji. Maka a'malu mardudatun la tuqbalu. Segala amal dia, bukan dalam syair itu bukan kata wa amalu dak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu wa a'mal. Segala amal tu banyak, amal-amal dia la tuqbalu, tak diterima oleh Allah. Ditolak, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima walaupun betul sekalipun, sebab bukan berdasar kepada ilmu. Bahaya tak? Dia ambil wuduk sekalipun betul, tapi tak pernah belajar wuduk, tak pernah belajar. Dia tak tahu pun ambil wuduk tu pada rambut ni bawah ni sampai bawah ni sampai sini. Dia tahu. Dia buat, dia tak tahu. Dia buat aja. Walaupun betul sekalipun, ditolak, tak diterima. Pasal apa? Sebab dia buat bukan berdasar kepada ilmu. Itulah. Kita nak macam nak panggil, nak selamatkan dia ni, nak selamatkan orang tu. Jaga baik-baik jaga tu. Itu saya punya luahan hati saya tuan-tuan. Kesian tadi yang balik-balik. Saya kesian, tapi apakan daya tuan-tuan? Apakan daya? Bukan kuasa kita lah. Nak suruh, nak paksa orang. Tapi zaman Rasulullah dulu kena paksa juga. Dan mereka umat Islam ni tahu tanggungjawab. Umat Islam sekarang ni tak tahu apa tanggungjawab, dia tak tahu dah. Baik. Jadi apa yang ada atas tangan tu, sama ada daging yang tumbuh, jari yang lebat, bulu yang tumbuh jarang ataupun lebat, apa sajalah. Dia kata kuku, dia kata wajib dibasuh luar dan dalam. Wajib dibasuh luar dan dalam. Maksudnya kalau kuku ni, luar dalam kuku ni pun wajib dibasuh tuan. Kena belek kuku ni, kena belek tuan-tuan sekalian. Takut-takut ada satu juzuk daripada kulit tangan kita yang tak kena air wuduk tu, dihukumkan tidak sah. Sebab tu kalau orang ngaji tu, dia hati-hati ambil wuduk tuan-tuan. Dia tengok, dia belek kuku dia belek-belek macam tu. Kenalah dengan PKP ni, ambil wuduk tak boleh kat masjid, ambil wuduk kat rumah. Kecuali batal wuduk kita kat sini, terpaksa ambil kat sini juga. Jadi maksudnya kita kat rumah kena lambat-lambat tak apalah. Baik, jika ada benda-benda yang cemar ni bukan kira najis. Cemar ni maksudnya ialah kekotoran tapi bukan najis, ataupun najis lagi lah kena buangan. Okey, atau yang menegah sampai air pada kulit. Seperti yang cemar tu, kuku tu hitam je tuan-tuan sekalian. Kuku tu hitam je. Bila hitam kat kuku tu tuan-tuan sekalian, air tak boleh masuk sebab terhalang dengan daki-daki cemar-cemar yang ada pada celah-celah kuku tu. Orang Islam tak sepatutnya kuku macam tu. Patut bersih lah. Macam tu. Jadi apa contohnya perkara yang menghalang daripada air sampai ke kulit tu? Seperti getah ataupun cat
Getah. Getah tu orang menulis getah. Kalau benda tu terpercik kat tangan, tuan-tuan sekalian, dia tak sedar. Ambil wuduk, maka hukumnya tidak sah. Sebab air bila ada getah, air tak sampai ke kulit. Ada sedikit tak sampai ke kulit sekalipun tak sah. Ataupun cat. Cat mengecik pada badan kita. Kita ambil wuduk. Cat tu menghalang air sampai